Assalamualaikum dan hai anak-anak. Nak tahu tak macam mana sokongan pergerakan dan pertumbuhan? Hari ni kita nak belajar kan 6.1 tentang sokongan pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. So kita akan fokuskan kepada 3 perkara yang kita nak dapat pada hari ini, iaitu yang pertama, menjelaskan jenis sokongan pada haiwan dengan contoh, menghubungkaitkan, yang kedua pula menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan, dan yang ketiga menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, kita tengok jenis sokongan pada haiwan, iaitu rangka tu adalah apa? Rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Terdapat 3 jenis sokongan pada haiwan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, tengok rangka tu menari kan. Rangka dalam ni adalah apa? Rangka dalam ialah jenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ, dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Selain itu, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Subhanallah, tengok kejadian Allah jadikan kita, jadikan haiwan ada rangka dalam. Sebab apa? Sebab nak melindungi kita punya berat badan, nak melindungi organ dalaman dan juga nak kekalkan bentuk badan. Ini pula adalah contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam. Sebenarnya nanti awak boleh tengok sendiri di sekeliling awak, banyak binatang yang ada rangka dalam. Okey, kita tengok pula apa tu rangka luar. Rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata, di mana rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin, belilin atau cengkerang. Rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Ini adalah contoh-contoh haiwan rangka luar. Selanjutnya kita tengok rangka hidrostatik. So, apa tu rangka hidrostatik? Iaitu sesetengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut seperti cacing tidak mempunyai tulang di dalam badan. Senang cakap, rangka hidrostatik ni adalah haiwan yang tak ada tulang dalam badan dia. Okey, so haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendalik. Bendalik ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar. Rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Rangka hidrostatik juga memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. So, ini adalah contoh haiwan rangka hidrostatik. Contohnya macam dalam gambar tu, ada pacat, cacing, tapak Sulaiman, ulat beluncas dan juga obor-obor. Okey, kita nak tahu pula saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan menggunakan iaitu membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan adalah seperti tinggi, kita guna unit sentimeter, isi padu sentimeter padu atau sentimeter cube, jisim segar dan juga jisim kering kita gunakan unit gram. Okey, lengkung pertumbuhan yang berbentuk atau yang terbentuk tu menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Seterusnya adalah lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Bentuk sigmoid itu macam mana? Bentuk macam graf di sebelah. Okey, cuma corak pertumbuhan berbeza mengikut jenis organisma, tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar adalah berbeza dan juga unik. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Hal ini disebabkan rangka luar haiwan jenis ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang.
Okey, sifat keras dan tidak boleh mengembang ini akan menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belalang. Bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Proses penanggalan kulit ini dinamakan ecdysis. Semasa proses ecdysis, rangka luar yang baru dan lembut telah terbentuk di dalam rangka luar yang lama. Maksudnya rangka dalam tu dah ada rangka luar yang baru yang lembut sebelum rangka luar yang lama tu dibuang. Okey, tengok dekat graf tu kan. Itu adalah bahagian menegak iaitu pada part CY menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Manakala bahagian melintang fasa 1 hingga 5 Roman menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar, tiada pertumbuhan berlaku dan disebut instar. Rangka baharu yang lembut dibina di bawah rangka lama. Semasa ecdysis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar yang keras. Pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baru mengeras. Haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat ecdysis sebelum mencapai peringkat dewasa. Peringkat ecdysis ini yang menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga seperti graf yang ditunjukkan dalam slide sebelum tadi kan. Pada peringkat infa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu baru dan mengalami pertambahan jisim. Hormon akan mengawal setiap peringkat ecdysis ini. Seterusnya kita tengok hubung kait rangka hidrostatik dengan pergerakan. Contohnya di sini cacing tanah. Cacing tanah ni kan dia mempunyai rangka hidrostatik iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendali. Kalau tak percaya nanti anak-anak pelajar boleh pergi cari cacing tanah dan buat kajian sendiri. Cacing tanah ni berada di atas tanah dengan bantuan kita, iaitu bulu kecur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Boleh tengok pada gambaran yang ditunjukkan dekat bahagian yang tajam tu, itu kita panggil kita. Terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing iaitu otot lingkar dan juga otot membujur. Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis. Antagonis itu apa? Antagonis adalah berlawanan. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur menyebabkan badan cacing menjadi menipis dan memanjang. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur pula, badan cacing akan menebal dan memendek. Kalau nak dia sebenarnya pergerakan ni dia buat macam tu sebab untuk membuatkan cacing ni boleh bergerak ke depan atau membuat pergerakan. Nanti boleh cari cacing lah, tengok macam mana cacing bergerak kan. Okey, tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis berlawanan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing. Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair dalam badannya ke belakang badan. Apa pula yang terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing menebal dan memendek? Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Apa yang terjadi kepada cecair tersebut apabila cacing menebal dan memendek? Cecair itu akan dipindahkan lah kan. Sebab apa? Sebab cacing ni nak buat pergerakan. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior. Apabila otot membujur, mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing akan memendek dan menebal. Ketah pada segmen ini akan mencengkam tanah. Pada masa yang sama, segmen-segmen pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Ketah pada segmen ini akan melepaskan jengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Dah habis untuk 6.1. Okey, jangan lupa semak balik
Betul tak? Kita dapat 3 perkara ini daripada 6.1 ini, iaitu menjelaskan jenis sokongan pada haiwan dengan contoh, menghubung kait saiz rangka luar dengan pertumbuhan, menghubung kaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Bye!